Kata Nabi, zalika syahrun yaghfulun nas. Inilah bulan yang orang selalu yaghful, orang terlepas pandang. Orang lalai, leka bulan ini. Apa sebab? Kerana kedudukan dia baina Rajabin wa Ramadan. Kerana dia tu tersepit antara Rejab dengan Ramadan. Rejab orang selalu ingat. Kerana Rejab ini dia ada Isra' Mi'raj. Kemudian Ramadan sudah pasti orang ingat. Kerana Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi Sya'ban ni orang terlepas pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul dan ilhamnya para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Terima kasih Al-Fadil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya hormati, Yang Hormat Datuk Haji Muhammad Ali Dan bin Mat Daud. Seterusnya yang saya hormati, para pegawai, ahli jawatan kuasa dan sukarelawan Masjid Sayyidina Ali Bukit Sekilau, Kuantan. Tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada malam ini dan seterusnya dapat kita saling bertatap muka dalam kuliah maghrib khas pada malam ini. Hadirin hadirat sekalian, tanpa kita sedar, alhamdulillah, malam ini kita dah pun memasuki 4 Sya'ban tahun 1445. 3 hari yang lalu, iaitu hari Sabtu 10 Februari 2024, Jabatan Mufti Negeri-Negeri bersama dengan JUPEM telah pun melakukan cerapan hilal Sya'ban 1445 di beberapa buah lokasi. Dan alhamdulillah anak bulan Sya'ban telah pun memenuhi kriteria imkanur ru'yah yang kita guna pakai di Malaysia ketika ini, iaitu ketika matahari terbenam, altitude bulan tidak kurang daripada 3 darjah, jarak lengkung ataupun elongasi kedua-duanya iaitu bulan dan matahari tidak kurang daripada 6.4 darjah. Dan berdasarkan info asas yang kita terima, ijtima' ataupun bulan baru berlaku pada 6.59 petang, matahari terbenam pukul 7.30 petang, hilal terbenam jam 8.01 malam, iaitu 31 minit di atas ufuk. Umur hilal ketika terbenam ialah 13 jam 2 minit. Peratus cahayanya adalah 0.44% dan jarak hilal ke bumi ukurannya 358,406 km. Alhamdulillah, kita dah pun 4 hari berada pada bulan Sya'ban ini. Maka inilah dia Sya'ban. Bulan antara bulan yang dimuliakan dalam Islam, tetapi ramai orang yang terlepas pandang kewujudan bulan Sya'ban ini. Sebab itu pernah seorang sahabat, dia tanya kepada Nabi, kenapa Nabi ni bila bulan datang saja bulan Sya'ban, ibadahnya itu lain. Kata Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, ya Rasul, saya tengok tuan bulan lain puasa, ada hari tak, ada hari puasa. Tapi bulan ni payah sikit nak ajak mengetih, puasa sokmo. Asal ajak minum air, puasa. Ajak minum air, puasa. Ambil cerita ya Rasul. Kata Nabi, zalika syahrun yaghfulun nas. Inilah bulan yang orang selalu yaghful, orang terlepas pandang. Orang lalai, leka bulan ini. Apa sebab? Kerana kedudukan dia baina Rajabin wa Ramadan. Kerana dia tu tersepit antara Rejab dengan Ramadan. Rejab orang selalu ingat. Kerana Rejab ini dia ada Isra' Mi'raj.
Kemudian Ramadan sudah pasti orang ingat kerana Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi Sya'ban ni orang terlepas pandang. Maka sebab itu kata ulama, Sya'ban ini dia dalam bahasa Arab perkataan yang menyerupai Sya'ban daripada huruf shin, ain, ba, ada banyak perkataan. Contohnya Sya'bun, Syi'bun, Syu'batun. Makna berlainan tapi kalau dirangkum mempunyai maksud yang sama. Pertama Sya'bun. Sya'bun ni suku masyarakat. Kalau Syi'bun, jalan, lorong, celah-celah bukit, lorong laluan tikus, itu dipanggil Sya'bun. Kalau Syu'batun, cabang-cabang. Maka inilah kata ulama kaitannya dengan bulan Sya'ban, iaitu disebabkan kebaikan dan keberkatan bulan Sya'ban begitu banyak, ia diumpamakan sebagai sebuah suku atau bangsa yang sentiasa bertambah anak cucu keturunannya sehingga menjadi masyarakat yang besar. Ataupun Sya'ban ni umpama sebatang pohon yang banyak cabang dan ranting-rantingnya. Ataupun Sya'ban ini dia umpama kebaikan-kebaikan yang tidak pernah berhenti-henti kewujudannya. Sebab itu kata ulama, innama summiya Sya'bana li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsirun lisa'im hatta yadkhulul jannah. Pada bulan Sya'ban ini sesuai dengan namanya Sya'ban kerana di dalamnya bercabang-cabang kebaikan yang sangat banyak. Khususnya apakah ibadahnya? Khususnya ibadat puasa. Sehinggalah orang itu nanti dimasukkan ke dalam surga. Sebab itu apabila Usamah bin Zaid jumpa Nabi, tanya kenapa Nabi kerap puasa? Maka Nabi jawab, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'imun. Pada bulan Sya'ban ni kata Nabi, antara perkara besar pada bulan ini, pada bulan inilah amalan kita diangkat laporannya oleh malaikat ke hadrat Allah. Dan saya paling suka kalau ketika submit laporan itu, saya sedang berpuasa, kata Nabi. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di sini timbul perbahasan para ulama tentang bagaimanakah penjadualan report kita ni dihantar kepada Allah. Sebab kita selalu dengar hadis yang berbeza-beza. Ada masa pada bulan tertentu, ada masa pada hari tertentu, ada masa pada minggu tertentu. Jadi kata ulama, kita punya amalan kita yang direkodkan oleh malaikat kiri kanan ini, semua catatan akan dihantar reportnya kepada Allah. Dan cara laporan itu diangkat, formatnya ada 3. Pertama dalam bentuk daily, weekly dan juga annual report. Maknanya ada report harian, ada report mingguan dan ada report tahunan. Kalau report harian, masa bila? Ini berdasarkan hadis kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi pernah beritahu kepada dia, innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam, yakhfidul qista wa yarfa'uhu, yurfa' ilaihi amalul laili qabla amalin nahar wa amalun nahari qabla amalil lail. Allah ini tidak tidur dan tidak layak pun tidur. Dia merendah dan meninggikan timbangan amal hambanya. Amalan waktu malam diangkat laporan kepadanya sebelum amalan siang. Amalan siang diangkat kepadanya sebelum selesai amalan malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Ulama syarahkan hadis ini. Untuk laporan harian ni, masa mana diangkat? Pendapat pertama, amalan kita setiap hari dihantar reportnya pada waktu subuh. Tajtami'u malaikatul lail wan nahari fi salatil fajri wa salatil asri. Fayajtami'una fi salatil fajri. Malaikat shift malam dan malaikat shift siang, mereka akan berkumpul, bertemu sesama mereka ketika sembahyang subuh dan sembahyang asar. Jadi mereka pun berkumpul. Fayas'adul malaikatul lail wa makatha malaikatun nahar wa yajtami'una bi salatil asri wa tas'udu malaikatun nahar. Kemudian malaikat shift malam naik, malaikat siang bertugas catat laporan. Mereka semua kumpul lagi pada waktu asar pula. Jadi ketika itu malaikat shift yang waktu siang, dia pula yang naik hantar report. Fayas'aluhum rabbuhum. Ketika report sampai kepada Allah,
Allah pun bertanya. Maha suci Allah, Allah maha tahu. Saja tanya, Tuhan saja tanya. Allah tanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi? Tadi kamu sebelum naik, kamu tengok hamba-Ku, apa pandanganmu tentang mereka? Warna gaya, geng-geng ni. Mereka jawab, fayaqulun atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun faghfir lahum yaumaddin. Ya Allah, wahai Tuhan, kami datang waktu asar, mereka semayang jemaah. Kami datang subuh, pun mereka sedang semayang jemaah. Ini orang banyak kuat semayang masjid. Kasih ampunlah sama dia, ya Allah. Ini hadis riwayat Ibn Khuzaimah. Sebab kita nak laporan tu dihantar ketika momen kita sedang buat baik, supaya ada belas ihsan daripada Allah. Ini pendapat pertama, waktu subuh. Ada juga pendapat mengatakan laporan harian kita ini dihantar dan diangkat kepada Allah pada waktu tengah hari. Kata Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu anhu, Nabi, salah satu amalan yang dia tidak tinggalkan adalah menunaikan solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Nabi rawatibnya panjang pada kita. Kita hak pemalas ni, qabliyah 2 rakaat pun belum tentu buat. Nabi buat 4. Lepas tergelincir matahari, Nabi buat 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi bila sahabat tengok Nabi semayang memang banyak, Nabi pun beritahu, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama' wa uhibbu an yas'ada li fiha amalun salihun. Inilah waktu, iaitu terlepas tergelincir matahari, waktu di mana pintu langit sedang terbuka. Dan aku sangat suka kalau waktu itu report amalanku dinaikkan ketika aku sedang melakukan amal soleh. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jadi ini format laporan pertama, laporan berbentuk harian. Format laporan kedua, kata ulama, dalam bentuk weekly report ataupun laporan mingguan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah cerita kepada dia, tu'radul a'malu yaumal isnin wal khamis fayaghfiru liman la yushriku billahi syai'a illa rajulan bainahu wa baina akhihi syahna yaqul da'u hadzaini hatta yastaliha. Segala amal kita ini diangkat dan ditunjukkan pada Allah pada setiap hari Isnin dan hari Khamis. Jadi seminggu 2 kali, Isnin dan juga Khamis. Allah akan tengok, Allah akan ampunkan dosa orang yang minta ampun kecuali 2 golongan. Pertama, orang syirik kepada dia, dan kedua, orang hak berkelahi sesama Islam lebih daripada 3 hari. Dan Allah Ta'ala titahkan kepada malaikat, biar kedua-duanya sampai dia baik dulu, baru aku tengok macam mana progres amalan ibadat dia. Jadi orang kelahi tersangkutlah sikit. Dia punya keputusan, dia kena extend 1 semester lagi. Sebab dia kelahi tak habis-habis daripada pilihan raya sampai malam ni, tak habis-habis kelahi. Ini hadis yang menceritakan tentang weekly report. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ketiga, kata ulama, ini bulan Syaban, iaitu report kita dihantar secara tahunan, annual report. Sebagaimana yang Nabi sebut tadi, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-amal. Inilah bulan Syaban, bulan di mana diangkat segala amalan menuju Tuhan semesta alam. Hadis ini hadis riwayat An-Nasa'i, ada juga riwayat Imam Ahmad, ada juga riwayat daripada Ibnu Abi Syaibah. Dan para ulama hadis mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Jadi kita nak kejar yang inilah. Pada bulan Syaban ini adalah time ketika amalan kita diangkat oleh Allah. Tak tahu bila, tapi sepanjang bulan ini. Sebab itu kalau kita buat report, kalau orang NGO ke, persatuan ke, masjid ke, ataupun syarikat-syarikat konglomerat korporat, antara yang kita nak jaga report ni adalah annual report kita. Laporan tahunan biasa orang buat sungguh-sungguh. Sebab laporan tahunan ni dia menceritakan semua perjalanan sepanjang tahun. Jadi kita nak laporan kita tu sampai comel. Laporan tu sampai kepada Allah dalam keadaan baik. Laporan ni takut tuan-tuan, kita, ialah zaman kita sekolah dulu kan. Kalau kita punya report card ambil di sekolah, cikgu suruh bawa balik, suruh ayah sign. Kalau kolom tu banyak tulisan merah, kita takut nak suruh ayah sign. Tak berani kita. Kalau nak serah pun tunggu ayah mood paling baik sekali. Nak dapatkan mood ayah baik, kita kena baik dulu, barulah ayah suka kita. Ini maghrib pukul 8 tak mandi lagi, nak suruh ayah sign. Dah lah merah banyak, memakan penampar lah jawabnya. Kita bodek dia, kita buat yang terbaik,
Mandi awal apa semua, baru ulur. Tu pun kalau berani juga. Biasa orang tak berani, suruh toki je sign. Toki tak kerti membaca, sign je lah cucu suruh sign. Itu baru report card periksa sekolah rendah. Bayangkanlah ini report yang cerita segala tabiat perangai kita, sama ada yang dalam hati ataupun yang diluahkan. Pasti kita nak report tu biarlah sampai cara baik. Kalau syarikat-syarikat korporat, annual report ini mustahak kerana board of director semua nak tahu apa progress company. Stakeholder, pemegang taruh, semua nak tahu. Sebab itu orang akan buat bersungguh-sungguh annual report ini. Buat cantik-cantik. Kalau baca annual report syarikat-syarikat korporat, lawa, tebal. Gambar dia punya pegawai-pegawai dia, pengurusan tertinggi, semua sengit sana, sengit sini pakai baju kot. Nampak lawa, ada graf, ada statistik. Supaya kita punya pemegang taruh rasa okeylah, confident lah, geng-geng team management ni buat kerja okey, boleh proceed satu term lagi. Jadi itu caranya kita nak membodik amalan kita ni sampai kepada Allah. Sebab itulah Nabi kita banyak beramal pada bulan Sya'ban ini. Jadi ini yang pertama, Nabi banyak beramal pada bulan Sya'ban kerana Sya'ban adalah perentan laporan kita diangkat pada Allah. Yang kedua, kata ulama, Nabi banyak beramal pada bulan Sya'ban sebab pada bulan Sya'ban ini dia adalah gerbang bulan Ramadan. Gerbang kepada bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh kita. Ramadan ni bulan yang kita rindu. Saya ingat tak ada orang di sini yang tidak merindui vibes ataupun vibration bulan Ramadan. Ramadan ni dia ada dia punya keindahan dia. Selepas itu tuan-tuan pun dah tengiang-ngiang dah bunyi Bilal memanggil orang sembahyang. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Kita Allah sedapnya sembahyang tarawih. Subhanal makil ma'bud, subhanal makil mawjud, subhanal makil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Suasana tu sangat dirindui. Kuantan pun kalau bulan Ramadan meriah. Pada MPK hak tak cara dia orang bulan puasa penuh, tak ada ruang langsung, nak lalu pun tak muat. Luar biasa sekali Kuantan. Jam, suasana, berasak-rasak kambing, macam-macam binatang lah menerak-nerak bazar Ramadan. Berasak. Kita rindu momen itu. Jadi momen itu untuk kita sampai, dia ada pintu gerbang dia. Apakah gerbangnya? Sya'ban. Sya'ban ni gerbang Ramadan. Dan biasanya gerbang ni dah tanda nak sampai ke kota sangat dah. Kalau kita masuk Istana Abdul Aziz, ada pintu gerbang dia. Kita masuk Istana Wakar Pekan, ada gerbang dia. Gading bersilang. Kita pergi Istana Negara, ada pintu gerbang dia. Mana bila dah gerbang, dah dekat sangat dah. Kita daripada Kuala Lumpur masuk Selangor ikut Talin Jaya, ada gerbang Kota Darul Ihsan. Kita daripada mana-mana lah nak masuk, ada gerbang dia. Maka memasuki gerbang Ramadan ini, dalam bulan Sya'ban inilah Nabi memperbanyakkan puasa dan beberapa ibadah sebagai salah satu bentuk warm up sebelum daripada menghadapi event sebenar. Kita kalau masuk tournament, tak pernah warm up, tak pernah practice, tak pernah exercise, huru-hara lah jawabnya. Orang tak pernah main bola. Tiba suruh main bola. Exercise tak pernah. Sampai-sampai terus masuk padang, warm up pun tidak. Krem lah kaki. Memang krem lah. Ataupun orang jogging. Daripada Bukit Sekelau sampai Bukit Pelindung misalnya. Awak tak pernah exercise. Pancik awaknya sampai semua pancik dah. Tak kuat dah. Sebab kita nak kena warm up. Sama juga Ramadan, kita nak berpesta ibadah. Tapi tidak warm up bulan Sya'ban, pancik lah. Itu dia jadi semangat 10 Ramadan pertama. 10 Ramadan pertama kan kalau kita tengok Masjid Surau, sengit sebelah masjid punyalah ramainya manusia. Apa sebab? Orang tengah selok lagi. Umpama restoran baru buka, semua orang datang. Yang saya duduk Tok Sira ni restoran McNate tengah buka. Penuh. Keluar Sempang tak nampak kereta sekarang ni. Tak nampak jalan. Kereta penuh ke kanan. Kuatlah makan daging orang Kuantan ni. Sementara je. Dia awal. 10 Ramadan kedua, dia dah makin kurang. 10 Ramadan kedua kita tengok jemaah pun semakin mengalami kemajuan yang pesat. Soft sembahyang. Kemajuan makin macam mana? Soft makin maju ke depan. Dah banyak kosong di belakang. Sebelum tak muat. Masuk 10 Ramadan ketiga, dah dekat raya, lagu raya pun dah banyak. Lagi tak ada orang. Jangankan jemaah, kadang imam pun tak ada dah. Imam balik kampung dah.
Baik itu konsisten itu start dengan Syaban. Maka pertama hak Nabi tunjuk pada kita, banyakkanlah berpuasa. Ini diakui sendiri oleh para isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi mengatakan bahawa, contoh pertama Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah yasumu hatta naqulu la yuftir wa yuftir hatta naqulu la yasum. Nabi kalau bulan Syaban berpuasa sampai kami kata dia ni tak buka dah gayanya. Dan hari dia tak puasa ataupun dia berbuka, kami kata dia tak puasa lah hari ni. Fama ra'aitu Rasulullah istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksar siyaman minhu fi Sya'ban. Saya tidak pernah tengok Nabi menyempurnakan puasa sebulan kecuali Ramadan. Dan saya tidak pernah tengok Nabi berpuasa yang lebih banyak selepas Ramadan melainkan bulan Sya'ban. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalau isteri sendiri yang mengesahkan, itu no doubt about it lah. Isteri dia lebih tahu suami dia puasa ataupun tidak. Sama juga Ummu Salamah radhiyallahu anha, dalam satu riwayat dia menyebut, ma ra'aitun nabiy yasumu syahraini mutatabi'aini ila Sya'ban wa Ramadan. Saya tak pernah tengok Nabi berpuasa sangat kerap 2 bulan berturut-turut tu rapat kecuali Sya'ban dan juga Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan juga At-Tirmizi. Maka semua hadis-hadis ini menunjukkan bahawa Nabi berpuasa Sya'ban lebih kerap daripada bulan lain. Macam orang kita, dia ada style Rejab dia dah start puasa. Ada orang saya jumpa 3 bulan terus. Rejab sebulan, Sya'ban sebulan, Ramadan of course lah sebulan. Semua cara masing-masing lah. Tapi kalau kita itibak sunnah, apa Nabi tunjuk, kerapnya Sya'ban berbanding dengan Rejab. Sya'ban dan Ramadan of course kita akan puasa penuh. Kenapakah Sya'ban ni puasanya sangat istimewa? Dia puasa sunat Sya'ban ni, kata ulama, dia bagaikan solat sunat rawatib. Macam kita kan semayang, kita ada semayang sunat qabliyah ba'diyah rawatib. Apakah peranan semayang sunat rawatib? Berdasarkan riwayat, solat rawatib ini, sunat qabliyah ba'diyah, dia menampai kekurangan semayang kita. Kita semayang isyak kejap lagi sekarang mungkin tak khusyuk. Jadi khusyuk tu potong markah lah. Ataupun ada hati bercakap, hati mengatur orang dan sebagainya. Jadi dia ada potong sikit markah lah. Jadi untuk nak tampalkan markah itu, yang kosong itu, kita bawa kerimak kita. Dari mana dapat kerimak? Daripada qabliyah yang kita buat. Sunat qabliyah itu dia akan tampal. Katalah markah kerimak daripada qabliyah tak cukup. Lepas semayang isyak, buat pula ba'diyah. Dia akan tampal lagi. Jadi semayang sunat qabliyah ba'diyah, dia menampal semayang fardu kita yang lompong ataupun rosak kerana tidak khusyuk ataupun tak berapa sempurna pelaksanaannya. Sama juga puasa Ramadan. Puasa Ramadan kata ulama, dia manusia tak akan dapat markah sempurna. Sebab kita ni apatah lagi duduk di negara yang berbilang kaum, berbilang bangsa. Kita mungkin boleh puasa perut, mungkin boleh puasa tekak, tapi mata tak boleh puasa. Sebab kita bangsa lain ramai lagi. Tuan-tuan nak keluar Sempang, traffic light Bukit Sekilau. Kanan ke stadium, straight ke bandar, kiri nak pergi nak pergi ala ke Stali. Lalu Amoy melentas pakai skirt pendek, bulan puasa. Kita macam mana? Jadi dia ada rosak sikit lah. Kan takkan nak bawa motor tutup mata. Langgar accident pula. Jadi subuh salah. Takkan nak ambil cuti sebulan. Jadi kita mengaku bahawa ibadah kita bulan Ramadan ada sikit kekurangan. Sebab kita tak mampu nak puasa mata kita. Don't worry, kita bawa kerimak. Dari manakah markah untuk nak tampal kekurangan? Dari puasa Sya'ban. Kata ulama, puasa Sya'ban itu sama macam semayang sunat qabliyah. Ba'diyahnya pula adalah puasa 6 Syawal. Jadi kita sebelum Ramadan puasa Sya'ban, lepas Ramadan puasa 6. Dua-dua ni akan menampaikan sebarang kekurangan yang ada pada ibadah Ramadan kita nanti. Sebab itu rugilah bagi orang yang tidak ambil peluang untuk berpuasa pada bulan Sya'ban. Daripada tuan-tuan para puasawan yang sudah pun berpuasa pada bulan ini, tahniahlah diucapkan. Memang ini itibak sunnah betul. Nabi amalkan sangat. Yang kedua kata ulama, bulan Sya'ban ini adalah bulan untuk memulakan pembacaan Al-Quran secara intensif. Apa sebab? Kata Salamah bin Kuhail rahimahullah,
kana yuqal syahru sya'bana syahrul qurra. Sangat masyhur disebutkan bahawa bulan Syaban adalah bulan para qurra, bulan pembaca Quran. Dia perlu dibezakan. Bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Bulan Syaban, bulan pembaca Al-Quran. Sebab itu dalam kitab-kitab disebutkan, antaranya Lataiful Ma'arif li Ibn Rajab Al-Hambali disebutkan, salafus salih dulu masuk bulan Syaban, mereka dah start mengaji intensif dah. Contohnya Amr bin Qais rahimahullah. Dia ni seorang bisnes, dia ada buka kedai. Tapi masuk je bulan Syaban, dia tutup kedai dia sebulan. Apa dia buat? Dia mengaji je kerja. Dia pastikan dia khatam Quran banyak kali apa semua sampai habis Syaban. Nanti Ramadan dia buka balik berniaga. Sebab ialah orang nak beli keperluan hari raya pun dia buka lah bisnes dia. Tapi Syaban dia akan kosongkan jadual dia hanya untuk nak tumpu pembacaan Al-Quran. Maka ini amalan yang kedua untuk kita nak konsentrate pada bulan Syaban ini, iaitu memperbanyakkanlah membaca Al-Quran. Yang ketiga, kata ulama, pada bulan Syaban ini banyakkanlah mengerjakan pelbagai aneka amalan-amalan soleh, amalan-amalan sunat. Apa sebab? Untuk persediaan menghadapi bulan Ramadan. Macam kita tengok kenapa Nabi suruh umat dia puasa pada bulan Syaban, walaupun tidak wajib. Tapi benda ni memang untuk training. Kalau tuan-tuan tengok orang sekarang, dia orang jarang puasa sebab kedai makan banyak. Orang payah nak puasa sekarang. Jadi bila tiba bulan Ramadan, baru terhegeh-hegeh nak puasa. Bila baru terhegeh-hegeh tu yang jadi huru-hara tu. Sebab dia tak warm up. Dia tak berlatih dulu. Apa juga kejayaan, mesti ada latihan. Kalau tanpa latihan, huru-hara lah. Sebab itu orang yang jarang puasa, kalau kita tengok time dia sahur, dia punya makanan macam orang nak berbuka. Takut kita tengok. Tapi bagi tuan-tuan perempuan yang dah biasa puasa, sahur ni padan egau sebotol cukup lah. Kurma 3 biji, padan dah. Relax je atas katil je minum. Go. Tapi orang jarang puasa, dia particular tentang sahur. Kalau tengok atas meja macam-macam makanan, tak campur ubat, jamu, tonik, macam-macam. Takut dia menghadapi lapar bulan Ramadan. Sebab kurang training. Itulah kata ulama, kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi dalam kitab Lataiful Ma'arif, Syahrul Rajab, Syahrul Zar'i, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Sukya Zar'i, wa Syahrul Ramadan, Syahrul Hasad Zar'i. Bulan Rajab dulu adalah bulan kita bercocok tanam. Bulan Sya'ban ni bulan kita siram tanaman. Bulan Ramadan nanti kita kutip hasil. Berbeza dengan orang sekarang. Ramadan baru nak bercucuk tanam, sudah terlambat. Awak nak kutip hasil bila? Sebulan tak cukup, dia mesti 3 bulan. Rejab start tanam, Sya'ban sekarang ni siram hari-hari buah baja, esok makan hasilnya pada bulan Ramadan. Hasil kita melakukan ibadah. Dan kata dia lagi, masalu syahri Rajab karriyah, wa masalu Sya'ban mithlul ghaim, wa masalu Ramadan mithlul matar. Perumpamaan bulan Rejab macam angin yang bertiup. Bulan Sya'ban bagaikan awan yang membawa hujan. Dan Ramadan itu adalah seperti hujan. Wa man lam yazra' wa yaghris fi Rajab wa lam yasqi fi Sya'ban fa kaifa yurid an yahsida fi Ramadan. Orang yang tak pernah menanam pokok pada bulan Rajab, tidak pernah menyiramnya pada bulan Sya'ban, bagaimana mungkin dia menuai hasil pada bulan Ramadan? Maka ini yang ketiga, memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Contohnya datang ke masjid. Ada orang bulan Ramadan baru nak mula. Gini pun bagus, kita ucap terima kasih lah datang. Ada orang lain ramai lagi tak datang. Tapi alangkah indah kalau warm up itu dimulakan pada bulan Sya'ban, supaya tidak kekok. Ada orang kekok datang masjid, dia jarang-jarang, dia bukan regular jemaah masjid. Ada start Sya'ban ni berjinak-jinak 5 waktu. Tak dapat, mana yang mampu subuh misalnya ataupun isyak datang bersemayang. Kita warm up dulu. Nanti bila masuk Ramadan, sembahyang tarawih, barulah boleh komit sampai 23 rakaat. Orang kadang tak tahan berdiri lama sembahyang tarawih sebab tak warm up lah. Takkan kita umur sekarang nak geng 08 lagi, tuan-tuan sudah-sudah lah jadi geng 08 je. Jadilah geng 20 pula, umur dah meningkat ni. Tapi nak jadi macam mana pun buat 23 kalau tak tahan. Tak tahan tu kerana tidak ada latihan. Itu yang ketiga. Yang keempat,
Kata ulama, bulan Sya'ban ini kita kena elak dua jenis dosa. Pertama syirik. Ini insya-Allah kita orang masjid tak buat lah. Masalah yang kedua. Yang kedua, berkelahi sesama orang Islam. Memang dah kena bulan ini, kita kena baik dah dengan orang. Nabi menyebutkan bahawa pada bulan ini, bulan Allah ampunkan semua makhluknya. Kecuali dua kumpulan. Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqih. Allah akan ada pada bulan Sya'ban ini memberikan ampunannya pada bulan Sya'ban ini seluruh makhluk kecuali dua kelompok. Orang syirik dengan musyahin. Ini hadis Ibnu Majah. Sahabat bertanya, wa manil musyahin ya Rasul? Siapa itu musyahin? Musyahin ni kata Nabi, huwa musarrimul ladzi la yukallimu akhahu fawqa salasati ayyam. Musyahin ni adalah orang yang tak bercakap dengan saudaranya lebih pada 3 hari. Lebih. Mana kalau campur daripada pilihan raya itu, berapa bulan dah, berapa tahun dia tak cakap dengan saudara itu. Tak boleh. Kita sama orang Islam mesti saling tegur-menegur. Mesti tidak berkelahi. Maka jadikan bulan Sya'ban ni menautkan kembali silaturahim yang kita putuskan. Jadi kepada mana-mana tuan-tuan yang pernah left group, mesej admin malam ni tolong invite balik, sambung balik silaturahim. Saya nak left group kerja. Mana admin yang kerjanya asyik reject orang, remove orang pun kena tobat malam ni, invite balik orang yang kita remove. Sambung balik silaturahim sama kita. Jangan kelahi. Ini contoh sajalah. Dia ada admin WhatsApp group ni garang. Kerja nak remove orang je kerja. Ada satu WhatsApp group tu, orang cerita ke saya, admin dia punya garang. Dia grup tu grup geng-geng tanam cili ke apa, saya tak ingat ada grup dia lah, macam tanam-tanam pokok ni. Siapa dalam grup WhatsApp doa ya kena buang. Kan kita kan WhatsApp grup kan hari-hari doa, salam subuh, salam tahajud, salam maghrib, salam zuhur, macam-macam salam. Siapa bagi salam? Yalah, bagi salam teks tu tak apa, bagi salam poster hok besar-besar tu, la ilaha illallah. Bergerak-gerak pula poster tu, ada bunga api mercun, buat berat telefon orang. Dia remove ya. Dan dia ada cerita, kata Zolen sangat bagi doa. Belum salahnya barangkali kita sihat kerana doa orang-orang ini. Kita bukannya tahu. Walaupun dia pun forwarded many times ya, bukan dia pun menaiknya. Tapi mudah-mudahan itu doa untuk kita lah. Doa untuk kita. Jadi balik kepada status Sya'ban sebagai bulan yang mulia, no doubt about it. Tidak ada keraguan. Tak ada orang boleh mempertikaikan kedudukan bulan Sya'ban yang 4 hari kita dah lalui ini antara bulan-bulan yang first class untuk kita melakukan amal ibadah. Cuma dalam masyarakat kita, dia tak mempertikaikan tentang kemuliaan Sya'ban. Dia ada sedikit perselisihan faham di kalangan masyarakat berkenaan nisfu Sya'ban. Itu saja. Ya, ini kontroversi yang tidak pernah berkesudahan. Sebab itulah bagi kita yang mengambil pendekatan sederhana, tak payah kelahi dengan orang, awak ada hujah, kami ada hujah. Awak ada ilmu, kami ada ilmu. Awak ada maruah, kami ada maruah. Kita buat hal masing-masing. Tak kata awak salah, tak kata kami betul, tapi pahaman kami begini. Nisfu Sya'ban, banyakkan amal ibadah. Sebab Imam Syafi'i rahimahullah, dalam kitab ada satu bab, Kitabus Salatil Aidin, muka surat 264, boleh rujuk. Kata Imam Syafi'i, wa balaghana anhu kana yuqal, inna du'a yustajabu fi 5 layalin. Sesungguhnya, aku dah kaji banyak hadis, dan aku mendapati doa ini mustajab pada 5 malam. Pertama, fi lailatul Jumaah. Pertama, malam Jumaat. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, wa lailatul Adha, pada malam raya haji. Yang ketiga, lailatul Fitri, malam raya puasa. Wa awal lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Wa lailatul nisfi min Sya'ban. Dan yang kelima, malam pertengahan bulan Sya'ban. Adakah Imam Syafi'i mengatakan itu pendapat dia semata? Tidak. Ini sabit dengan hadis daripada Ibnu Umar, yang mana Ibnu Umar kata dia pernah dengar Nabi menyebut khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam takkan ditolak doa. Pertama malam Jumaat, 1 Rejab, nisfu Sya'ban, malam raya. Malam raya 2 raya lah. Raya haji dan raya korban. Ini hadis riwayat Baihaqi. Jadi kalau kita yang pegang kepada
yang sederhana ini, Imam Syafi'i pesan, banyakkan berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Jadi bagaimana cara berdoa itu terpulang. Pada tuan-tuan yang tidak berkesempatan ke masjid, berdoalah di rumah, dalam kereta, di mana-mana sahaja. Bagi pihak masjid pula, diaturkan pula majlis-majlis tertentu untuk mengambil peluang orang membaca doa-doa pada malam itu. Jadi kita tak nak memperpanjangkan polemik ini. Sebab kadang-kadang ada setengah kawan-kawan kita ini, dia beranggapan masalah nisfu Sya'ban ni, hadis-hadisnya itu banyak yang dhaif, banyak yang lemah. Bahkan kata mereka hadis pula ada hadis yang palsu. Ustaz-ustaz penceramah kadang-kadang melampau-lampau sangat menyandarkan sesuatu hadis tu pada Nabi, sedangkan benda tu hadis lemah ataupun hadis palsu. Kita nak terangkan malam ni bukan nak kelahi dak, ni kita ni malas sederhana lah, malas kelahi dengan orang. Hadis-hadis dhaif ni banyak kita guna sebenarnya tanpa kita sedar, tanpa sedar. Saya ambil contoh. Kalau macam cerita Isra' Mi'raj itu, kita tak nafi ada penceramah yang semangat, dia bawa beberapa riwayat, walaupun dia sebut hadis ni riwayat siapa-siapa, tapi dia kena nyatakan hadis tu lemah ataupun tidak. Contoh hadis yang selalu orang bawa dalam ceramah, daripada Aisyah radhiyallahu anha, fa atala sujud hatta zanantu anna qad qubida. Tuan-tuan mungkin pernah dengar kisah ini. Aisyah cerita, aku tengok Nabi semayang waktu tu, waktu malam, Nabi sujud lama sangat sehingga aku sangka Nabi dah meninggal. Mungkin hadis ni tuan-tuan pernah dengar. Kata Aisyah, falamma ra'aitu zalika kumtu hatta harraktu ibhamahu fataharrak faraja'a. Aku sebagai isteri risau, sujud lama. Alah, aku pergi kat Nabi, aku goyang-goyangkan dia. Tengok dia beri respon, lah hidup lagi, alhamdulillah. Yang akan meninggal, lama sangat sujud. Diringkaskan cerita, habis sembahyang Aisyah pun bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasul, zanantu an qubitta tul sujudik. Saya ingat Tuhan dah meninggal dah, lama sangat sujud. Maka Nabi pun beritahu kepada Aisyah, atadri ay lailatin hadhi, kamu tahu tak malam ni malam apa? Jawab Aisyah, Allah wa rasuluhu a'lam. Saya tak tahu, Allah dan Rasul saja tahu. Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Inilah malam nisfu Sya'ban. Hadis ni hadis riwayat Baihaqi. Tapi bagi kita yang mengaji dalam bidang disiplin hadis, hadis ni hadis dhaif. Dan sebagian ulama tidak menggunakan hadis ni untuk jadi hujah, untuk jadikan sebagai dalil. Dan ia dikategorikan sebagai mursal jayyid ataupun hadis yang dhaif sebab sanadnya ada terputus. Tetapi saya nak terangkan malam ni, untuk kita berpegang kepada hadis-hadis lemah ini, boleh. Syaratnya untuk fadailul a'mal. Boleh. Dia hadis lemah ni, pertama, jangan cerita tentang akidah. Itu jangan. Berhujah, berdebat, cerita akidah guna hadis lemah. Tak boleh. Yang kedua, jangan cerita hukum hakam. Halal, haram pun tak boleh. Yang ketiga, kita jangan dhaifnya itu sampai ke tahap dhaif jiddan. Sangat-sangat lemah. Ataupun sampai ke tahap perawinya itu kazab, pendusta, pembohong. Dan yang keempat, jangan ada hadis sahih yang menaungi hadis tersebut. Boleh challenge pada hadis itu. Dan yang kelima, boleh guna untuk fadailul a'mal. Masalah orang kita sekarang bukan semua, ni bukan kelahi dak, cerita je. Orang kita ada setengahnya bila tahu saja, oh hadis lemah, terus cebik bibir. Terus pandang ujung mata saja, terus tolak. Kami tak guna hadis-hadis dhaif ni, tak main lah apa barang hadis dhaif. Kita nak terang malam ni, hadis ni dhaif tu bukan hadis. Dia hadis ni kan kategorinya sahih, hasan, dhaif, maudhu'. Sebab itu jangan kita baku sampahkan hadis dhaif dengan hadis palsu. Lain. Liga yang berbeza. Apa bentuk perbezaan-perbezaan itu? Yang ini saya akan terangkan kemudian, kerana kita beri laluan dulu kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung sedikit sajalah lagi berkenaan tentang Sya'ban ini. Sya'ban clear cut, tak ada masalah, bulan mulia. Cuma start kelahi bila nisfu Sya'ban. Kita nak jelaskan malam ini, memang kita tak dapat mengelakkan perselisihan ini.
Sebab hatta di kalangan ulama besar pun mereka ini ada berbeza pendapat. Sebab itu kita tak payah kelahi lah. Awak ada kitab, kami ada kitab. Awak ada hujah, kami ada hujah. Awak ada maruah, kami ada maruah. Tak payah kelahi. Sebab kalau tengok Nisbah Sya'ban ni, dulu pun dia memang popular di kalangan ulama Basrah. Bukan Basrah, Basrah, Iraq sana. Basrah lain. Kebanyakan ulama Hijaz. Hijaz ni maknanya Mekah, Madinah. Dia kurang suka. Itu yang jadikan, kalau tuan-tuan baca tulisan-tulisan atau pandangan daripada Imam Atta misalnya, atau Ibnu Abi Mulaikah, ataupun Abdul Rahman bin Zaid bin Aslam, kebanyakannya ulama Madinah dan kalangan ulama Malikiyah yang memang dia tak cenderung sangat kepada Nisbah Sya'ban ni. Bahkan ada yang mengatakan bid'ah dan sebagainya lagi. Tapi bagi kita pula, kita beza sedikit. Kalau kita tengok, dan benda ni ulama juga yang amalkan. Sebagai contoh, antara yang mempelopori kepada sambutan atau ritual Nisbah Sya'ban ni, antaranya Khalid bin Ma'dan bin Abi Karib Al-Kilai. Dia ni bukan ulama kecil, perawi dalam Bukhari dan Muslim. Khalid bin Ma'dan ni, dia adalah salah seorang daripada generasi tabi'in daripada kota Syam. Dia terkenal sebagai ahli fiqh dan juga hadis, dan para perawi hadis menilai beliau sebagai seorang yang siqah. Kalau dalam jalur chain of narrator tu ada nama Khalid bin Ma'dan, maka benda tu akan diberi cok luluh. Sebab dia ni sangat dipercayai. Dan ini yang disebutkan oleh ramai ulama mengaku kehebatannya. Imam An-Nasa'i sebagaimana dijelaskan dalam kitab Syair A'lam Nubala, disebutkan Khalid ini dia pernah berguru tak kurang daripada 70 orang sahabat Nabi. Dia tak pernah jumpa Nabi. Dia berguru dengan sahabat Nabi. Antaranya dia belajar dengan Abu Hurairah, dia belajar dengan Mu'az bin Jabal. Bahkan dia antara orang yang paling banyak mendapat tunjuk ajar dan bimbingan daripada Mu'az bin Jabal. Dia ni ulama yang sangat disegani. Zaman khalifah dulu, khalifah tak berani pandang muka dia. Dia ni, muka dia orang segan nak tengok. Biasa orang takut tengok muka raja. Orang yang main tengok muka raja takut. Tanya nama bukan dah lupa. Kamu nama siapa? Nak sebut patik pun tak ingat. Lupa nama sendiri. Ada hari. Tapi Khalid bin Ma'dan yang punya kuat amal dalaman dia kuat. Raja tak berani tengok muka dia. Kalau nak tanya hukum hakam pada dia, raja tanya melalui orang lain. Maknanya panggil pegawai dia ke, tanya ke Syekh apa hukum ni. Dia tak berani tanya. Haibah dia tu begitu kuat. Kata Umar bin Ja'sam rahimahullah, tak ada manusia yang berani bercakap hai dunia kalau Khalid bin Ma'dan mengajar. Dia mengajar di masjid, orang semua diam. Tak berani nak cerita projek ke, nak cerita apa. Senyap semua orang. Dia amalannya 3 je. Kalau dia tak membaca, dia menulis. Kalau tak menulis, dia membaca. Kalau dia tak menulis, tak membaca, dia gentil tasbih. Tu je kerja dia. Siapa berani angkat muka dengan dia? Kata Ibrahim bin Ja'far al-Asy'ari rahimahullah, Khalid bin Ma'dan ni tengah nazak pun zikir lagi. Gentil tasbih. Nazak nak mati, zikir lagi. Ini antara orang yang sangat bersetuju supaya Nisbah Sya'ban ni kita buat, adalah program-program kita aturkan. Selain daripada Khalid bin Ma'dan, termasuk juga Al-Auza'i misalnya. Al-Auza'i ni bab kata Imam Abdul Rahman bin Mahdi, imam dalam hadis ada 4 orang. Hamad bin Zaid, Sufyan As-Sawri, Imam Malik, yang keempat Al-Auza'i. Ini ulama hadis besar. Kata Sufyan bin Uyainah, Al-Auza'i ni zaman dia legend. Dia imam pada zaman dia. Ulama semua tu dia champion number 1. Dan dia ni tergolong dalam kelompok tabi'in dan merupakan otai imam besar kepada imam-imam selepasnya. Imam Malik bin Anas, Sufyan Al-Thawri, Ibn Mubarak, Sufyan Uyainah. Itu bawah pada dia. Pendapat dan fatwa beliau banyak diambil, banyak dinukil, banyak dikembangkan oleh para ulama selepas dia. Termasuklah Imam Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Al-Auza'i ni termasuk salah seorang ulama yang ada mazhab sendiri dulunya. Mazhabnya dipegang oleh orang-orang di Syam dan di Andalus selama 2 abad. Lama dia ada mazhab dia sendiri. Tapi mazhabnya tu tak bertahan lama sebab dia kurang dengan pemerintah
dan juga muridnya tak bertebaran. Seperti Imam Syafi'i dan Imam yang 4 ni, kebanyakannya adalah orang yang anak muridnya gigih mengembangkan ajaran Tok Guru dia. Auza'i ni dia tidak kembang. Jadi selain daripada Khalid bin Ma'dan, Abi Karim Al-Kilai, selain daripada Imam Al-Auza'i, beberapa ulama-ulama lain seperti Makhul. Makhul ni perawi dalam Bukhari dan Muslim. Sama juga Luqman bin Amir. Ulama Amir ni Ibn Hajar kata dia ni antara orang yang jujur sekali dalam ilmu. Ini semua nama-nama yang saya sebut ulama yang menyebar luaskan amalan nisfu Syaban. Jadi kepada yang marah kita nyambut, kita beritahu tak apalah, awak ada kitab awak, kami ada kitab kami. Kita ada pahaman kita sebab ada ulama yang membawa. Mungkin mereka ini pegang di kalangan ulama Hijaz, Mekah dan Madinah yang memang tak berkenan sangat dengan benda ini. Jadi tak payah kelahi lah, bahasa mudahnya tak payah kelahi. Kadang ada yang balik kepada tadi, dia sebab dia kata masalah ustaz, nisfu Syaban ni pakai hadis doa, kami ni tak boleh lah, cannot go lah dengan hadis-hadis doa ni. Kita terangkan malam ni bukan nak marah dak, nak mengajar. Ikhtalafal ulama fil amal bil hadis dhaif. Ulama berselisih pendapat dalam bab mengamalkan hadis dhaif. Allazi alaihi jumhur ulama, yang menjadi majoriti pandangan para ulama, annahu yustahabbul amalu bihi fi fadailil a'mal. Majoriti yang dipegang oleh ulama adalah disunnahkan mengamal hadis dhaif dalam bab fadailul a'mal. Berapa banyak kita amalkan hadis dhaif dalam bab ibadat? Banyak. Tapi orang tak bising. Sekarang ni baru ada sikit bising lah. Sebagai contoh, doa yang selalu penceramah baca atau imam baca ketika tiba bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dhaif. Tapi apa masalahnya? Bukannya imam tu sebelum baca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma, tak ada, baca doa saja. Penceramah pun mula ceramah bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik, tak ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fima razaqta. Itu nak makan. Dia doa barik lana fi Rajab wa Sya'ban itu adalah doa. Termasuk juga Allah barik lana fima razaqtana. Doa juga. Kita amal bertahun-tahun. Ulama tak marah sebab doa. Dan tak adalah orang beria-beria sangat nak berdebat ke apa ke. Doa. Allah berkatkanlah rezeki yang aku makan, jauhkan apa azab neraka. Nanti bulan Ramadan kita baca doa berbuka puasa yang paling terkenal. Apa doanya? Budak-budak pun hafal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Itu kan doa. Ada lagi yang sahih. Mana kalau tahun ni nak buat yang sahih, ahlan wa sahlan. Tapi dialah berbolak sikit lidah, panjang sikit doanya. Tapi adakah selama ni menjadi masalah? Tidak, kerana telah masyhur ishtahara ana ahli ilmi yatasamahuna fi iradil ahadis fil fadail. Tak jadi kelahi sebab dah masyhur di kalangan ulama, mereka bertolak ansur dalam bab membawa hadis-hadis tentang fadailul a'mal. Kita bertolak ansur. Jangan keras. Sebab orang tu nak memancing dia semangat beribadah. Jadi kepada sahabat kita, jangan kita campakkan hadis dhaif dan hadis maudhu' dalam satu tong. Tak boleh begitu. Jangan sembrono kita tolak hadis dhaif ataupun hadis lemah dengan hujah, oh ini tak boleh guna. Oh ini tak boleh hadis lemah. Kita mempersoalkan keperluan menjadikan hadis dhaif sebagai dalil. Tak boleh begitu. Bila menyanggah, mendabik dada, orang menyampah, manfaat tak ada. Tenang-tenang saja. Saya terangkan, hadis dhaif ni sebenarnya masih tergolong dalam kategori hadis. Seperti yang dibahagikan oleh Ibn Salah di dalam kitabnya Al-Muqaddimah. Sebab itu kita melihat, ada masanya sesuatu hadis itu dia jadi dhaif disebabkan masalah teknikal pada sanadnya. Tetapi ada kalanya dia ada lebih daripada satu jalur sanad perawi. Dia punya chain of narratornya ada banyak. Dia boleh kuatkan kembali sampai dia boleh tingkatkan grade dia daripada dhaif jadi hasan li ghairi.
Jadi adakah dhaif tu terus dhaif? Tak. Bila kita cek balik, dia boleh naik sikit taraf dia. Sebab itu sejak dulu ulama-ulama hadis seperti Imam Ibnu Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal misalnya, mereka menilai bahawa hadis lemah ada kegunaannya. Sebab itulah Imam Ahmad bin Hanbal dia gunakan hadis dhaif dalam perkara zanniyat wal fiqhiyat, zanni dan fiqh. Kalau kita tengok daripada 33,000 hadis, ada berapa hadis dhaif dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal? Bukannya tak ada. Begitu juga daripada 36,000 hadis, berapa hadis dalam kitab Imam Ibnu Abi Syaibah yang ada hadis dhaif? Ada. Okeylah, katalah geng-geng ni dia tetap berkeras. Tak ada, ustaz cakap lah macam mana, kamu tak nak dengar. Baru pula, dhaif is dhaif. Full stop. Kami nak sahih saja. No sahih, no talk. Tak ada hadis sahih, jangan bercakap. Jadi nisfu Syaban, kalau tak ada hadis sahih, tak payah cerita panjang-panjang. Gini, kita nasihatkan. Adakah tak ada langsung hadis sahih yang boleh dijadikan pegangan untuk kita beramal menghidupkan malam nisfu Syaban? Tak ada langsung ke? Jawapannya, ada hadis sahih. Apakah hadisnya? Hadis yang disebut oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga Ibnu Hibban yang diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini hadisnya statusnya hasan sahih. Apakah hadisnya? Ya tali'ullah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Pada malam nisfu Syaban Allah akan mengampunkan seluruh makhluknya kecuali orang syirik dan orang hak lain. Hadis ini juga disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad yang diambil daripada periwayatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan dalam Musnad Al-Bazar pun ada masukkan hadis ini yang diambil daripada jalur riwayat Auf bin Malik. Sebagai bahasa mudahnya, tak payah kelahi lah. Nisfu Syaban, masjid buat program, tuan-tuan datang sajalah. Kalau malas baca Yasin, tak apa, kita makan sudah ramai-ramai. Tak payah kelahi, makan. Makan, datang makan, berjadilah. Bacalah doa apa yang patut. Kalau tak nak guna hadis doa, carilah hadis yang sahih baca. Orang lain dah nyuak dah, awak baru tergigih-gigih nak cari mana hak sahih. Orang dah sepinggan dah habis. Sebab itu, tak payah kelahi lah benda-benda begitu. Ni bukan ceramah ni kita bergaduh ni, tidak. Takutkan ada yang menengok ceramah ada start dah nak tibai WhatsApp. Tak, itu bukan cara kita. Kita menerangkan, awak ada kitab, kami ada kitab. Awak mengaji, kami pun mengaji juga. Awak ada dalil, kami ada dalil. Awak pegang ulama' ni, kami pun ada ulama' ni. Yang penting kita jangan kelahi. Sama kita tak payah bersekita, alangkah molek kita makan sehidang. Itu cara kita orang Islam. Sebenarnya banyak kita nak bercerita, tapi sebagai kesimpulan mudah, Syaban ni beramal lah. Buatlah apa saja amal ibadah sebanyak mungkin. Niat kita supaya report kita sampai pada Allah ada belas ihsan. Kerana kita sedang buat benda baik. Dan juga sebagai persiapan kita warm up sebelum datangnya Ramadan Al-Mubarak. Dan nanti kalau masjid menganjurkan nisfu Syaban tu, mana-mana tempat menganjurkan, ada ceramah, ada zikir, ada buat sembahyang hajat misalnya. Kita join lah untuk kita nak mengambil barakah pada malam itu. Sekadar itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga kita bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Jadi sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati lahir indahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa sabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan,
Sehatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskan rezeki kami. Dekatkan kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.